الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, jadi kita dapat bersama lagi pada malam ini. Jadi tapi malam ini lain sikit lah. Selalu kita ada projection, ada display, ada tengok. Tapi ini tak apalah. Malam ini kita nak cerita sebab ada beberapa demonstrasi. Saya nak tunjuk macam mana cara-cara dia dan macam mana kesan dia dengan kita duduk menggunakan alat-alat teknologi yang termoden ini. Kesan daripada telefon. Apa kesan telefon? Saya akan tunjuk sikit lagi. Kesan dia immediate. Kesan negatif. Banyak negatif dari segi fizikal kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat beberapa kali, 3 kali saya dah tunjuk bahawa dalam untuk menjaga kesihatan dalam tubuh kita ini ada beberapa cara, ada beberapa kaedah dan ada beberapa perkara itu juga yang boleh musnahkan dan boleh merosakkan kesihatan dalam tubuh kita ini. Jadi kita selalunya kadang-kadang kita tidak fokus kepada benda yang walaupun kecil tetapi dia boleh memberi kesan yang lebih kuat terhadap tubuh kita. Kadang-kadang benda yang legit sikit pun tersentuh kat lidah ya, dia dah kesan kepada seluruh tubuh kita. Ada orang yang allergic dengan bahan kimia, sabun, basuh dan sebagainya. Sentuh kat tangan, kaki ni bergelupas. Sentuh kat tangannya, tapi kaki dia juga bergelupas dan bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Kalau sentuh dia pijak tempat lantai yang tidak bagus tu, kaki pijak, tangan dan juga bibir dia akan jadi pecah-pecah. Itu kesan reaksi daripada tubuh kita juga sebenarnya. Jadi apa yang kita nak lihat di sini adalah ada 4 level dari segi kesihatan kita ni yang selalu saya ceritakan. Tetapi kebanyakan cerita ataupun dalam buku-buku hanya disebut 3 level je, iaitu mental level, emotional level, physical level, ataupun paras minda, paras emosi dan paras fizikal. Tetapi ada satu lagi iaitu paras yang dikatakan energy, tenaga. That is the energy level. Jadi siapa tahu tentang metafizik, dia akan masuk tentang energy level. Jadi malam ni saya akan cerita sedikit berhubung dengan energy level. Dan saya buat demonstrasi baru kita mudah faham ya. Jadi berkenaan dengan minda ini dia ada 2. Dia ada 2 untuk minda ini. Satu pemakanan untuk minda. Jadi minda kita ini akan lebih cergas, lebih cemerlang, lebih ceria dan juga lebih kuat apabila ianya diberi pemakanan yang sesuai untuk minda kita. Pemakanan untuk minda ada 2. Siapa ingat? Ada 2. Pertama sekali adalah ilmu pengetahuan. That is knowledge. Itu yang pertama. Jadi kita kena sentiasa setiap hari kena tambah ilmu pengetahuan dalam minda kita. Kalau tidak lama-lama minda kita jadi berkarat. Sebab tu setiap hari kena tambah walaupun sedikit, tapi we have to improve. Kita kena tambah dan educate kita sendiri. Jadi pertama sekali adalah kekuatan pada diri kita itu adalah ilmu pengetahuan. Apa benda pun kita kena ada ilmu pengetahuan. Sedangkan kita nak cerita pasal rukun Islam pun, berapa ada rukun Islam? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa dia ni 5? Nombor 5 ni apa benda? Ini matematik. Kan? Jadi kalau orang tak tahu matematik, nak sebut itu pun tak boleh. Solat ada berapa 5 waktu? Solat ada berapa waktu? 5. So kita kena bilang 5. Kan? Subuh 2 rakaat, 2. Zuhur 4. Jadi ini semua ni adalah angka-angka. Ini matematik sebenarnya. So orang Islam ni mesti tahu mathematics. Basic matematik kita dah tahu, kena tahu. Jadi gitu. Jadi maknanya ilmu kita dia kena tambah dengan ilmu apa pun tak apa. Kita kena
tambah setiap hari. Educate, tambahkan, walaupun sedikit, boleh banyak-banyak, boleh sedikit-sedikit. Kalau baca buku, baca apa pun, kalau boleh sebuku satu hari, bacalah. Kalau boleh satu ayat satu hari pun, bacalah. So improve. Yang kedua, pemakanan minda ataupun the food for the mind adalah apa dia? Creative thinking. Berfikiran kreatif dan berfikiran positif. Sebab tu itulah yang membuat kekuatan pada tubuh kita sentiasa. Sebab tu banyak orang ni sehat. You kena sakit jantung. Ya, saya jatuh. Tak apa, sehat dah saya. Kenapa you tak makan ubat tu? Kenapa you tak pergi hospital dah? Kenapa? Saya dah sehat. So okay, pasal dia think positif, berfikiran secara positif, dia akan membantu banyak dalam penyembuhan dalam tubuh kita. Saya akan cerita sikit lagi. Jadi apa yang kita penting perlu di situ adalah pertama sekali, tambahkan ilmu pengetahuan. Kalau kita nak sehat, tambahkan ilmu tentang kesehatan supaya kita lebih sehat. Tapi banyak sekarang ni orang duk cerita duk banyak tentang sakit. Dia cerita pasal sakit ni. Jumpa orang, Assalamualaikum, umur berapa? 60 lebih. Allah, lama tak jumpa you. Sekarang ni macam mana? Sehat. Tak nak sabar you. Kalau tak ada kecil manis, darah tinggi, 3 serangkai, tak pernah sabar. Jadi kita sendiri put a negative kepada kawan tu. Sebab tu dia kata, yang kedua, bila ada pemakanan untuk minda, dia ada toksik untuk minda. Toksik untuk minda juga ada dua. Yang pertama sekali adalah ego. Ego inilah yang memberi toksik yang kuat kepada minda kita. Sebab tu orang ego ni mana tak pergi. Walaupun ego kepada diri dia sendiri. Contoh. Dia kata makan benda ni. Kena makan. Kalau untuk kesihatan tu kena makan. Tak apa. Selama ni tak pernah makan. Tak apa, sehat je. Itu ego pada diri sendiri tu. Kalau orang bagi nasihat yang baik, kita tak mahu dengar. Kita nafikan pula. Lagi. Itu sebenarnya ego. Jadi kita kena hilangkan ego dalam diri kita. Lepas tu ego yang sentiasa dikatakan itu memang tidak boleh. So get rid of the ego. Kalau banyak ego dalam tubuh kita ni, sebab ego itu akan crop up dalam diri kita, dia tak keluar. So dia akan menjadikan satu toksik yang boleh merosakkan sistem dalam tubuh kita. Sistem apa dia yang merosak? Pertama sekali dia panggil shut down the immune system dalam tubuh kita. Yang kedua, dia block sistem penyembuhan dalam tubuh kita. Sebab dalam tubuh kita ni Tuhan dah jadi satu sistem, iaitu dia katakan self auto healing system. Satu sistem merawat semula jadi dalam tubuh kita. Sebab tu kadang-kadang kita luka, dia sembuh. Kadang-kadang kita batuk, kenapa hilang. Kadang-kadang kita rasa lenguh betih ni, lepas tu hilang. Itu semua tu adalah sistem kita yang sedang berjalan. Tapi ada kalanya pada perkara lain dia tak sempat ataupun tak kuat untuk nak menyembuhkan. Kalau dalam sistem homeopati dia panggil the vital force kat situ tu rendah. Jadi kita kena kuatkan vital force itu. Macam mana kita nak memperkuatkan vital force kita? Ini ialah dengan melalui perkuatkan immune system dan membantu sistem penyembuhan tu. Jadi oleh kerana minda kita ni sebut benda negatif, ego tadi, dia akan shut down dan dia akan block sistem. Yang kedua, toksik kepada minda kita adalah negative thinking. Walaupun satu pemikiran negatif, dia akan merosakkan sistem dalam tubuh kita. Pasal apa? Pasal benda tu duduk dalam fikiran kita. Bila fikiran kita itulah atau minda kita itulah yang duduk kawal seluruh sistem dalam tubuh kita. Jadi kalau di situ ada yang negatif, ada kerosakan, ada yang toksik, maka dia akan mengganggu sistem dalam tubuh kita. Bila terganggu sistem itulah, maka akan berlaku kerosakan-kerosakan dan juga berlaku ketidakbetulan, tidak seimbangan dalam tubuh kita. Itu. Jadi kita kena lihat kepada apa yang diperlukan oleh tubuh kita. So, jagalah minda kita itu. Pertama, pertingkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sentiasa berfikiran kreatif dan positif.
berfikiran positif, dan jangan ada ego, dan jangan berfikiran negatif. Kemudian pergi kepada emosi. Emosi kita ini pun banyak kalau nak cerita pasal emosi. Banyak penyakit dalam tubuh kita ini pun hasil daripada emosi. Emosi yang tak menentu. Sebab itu Dr. Hammer kata, kalau penyakit kronik, dia tidak merawat fizikal, dia merawat emosi, dan fizikal akan follow sembuh. Jadi emosi kita inilah yang sentiasa mengganggu kita. Dia ada pemakanan untuk emosi, dan dia ada juga toksik untuk emosi kita. Sebab tu yang mengganggu sistem tubuh kita itu adalah daripada tubuh kita tu sendiri. Sebab tu katanya Dr. Bruce Lipton, dia kata apa? Dia kata dalam tubuh kita ini sentiasa akan reflect kepada minda kita. Sebab tu dia kata jangan ada yang berfikiran positif ataupun mempercayai sesuatu perkara yang berbentuk negatif. Dia kata biologi tubuh kita ini semua ni dia akan ikut apa yang kita believe, kepercayaan kita terhadap kesihatan tubuh kita, terhadap satu benda tubuh kita. Kalau orang tu kata, oh you ni nampak berjalan hingga ni, ni gaut Kalau you percaya bahawa you kata yang dia kata tu gaut, tak berapa lama, dalam 3 bulan you akan kena gaut. Pasal you believe the biology you follow. Apabila kita percaya, biologi tubuh kita ini akan ikut apa yang kita percayai, apa yang kita set dalam minda kita. Itu. Jadi kita tak boleh set apa-apa tu. Get it for dulu. Sure dulu, biar pasti betul-betul baru kita nak ambil. Tapi nak rawat, nak membantu dia supaya jangan kena ataupun nak hilangkan dia yang sakit, itu okey. Tak ada masalah. Bahkan bagus. Tapi jangan kita dulu set. Bila kita set, dia kata, your biology will follow. Siapa dia? Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton sekarang ini, dia panggil the top cellular scientist. Dia kaji tentang sel-sel manusia. Daripada tahun 60 sampai sekarang, dia masih mengkaji sel-sel manusia. Dia berceramah di seluruh dunia. Kalau nak tanya dia, nak booking untuk ceramah, kena 3 tahun. Dia cerita hanya 2-3 perkara. Satu, berkenaan dengan dalam tubuh kita ni tidak ada, dalam jin tidak ada penyakit, tidak ada penyakit keturunan, yang ada itu berlaku kemudian. Yang kedua, dia kata dalam tubuh kita tidak ada sel kanser, kanser datang kemudian. Dia kata satu lagi, dia cerita pasal apa ni? Pasal the physics. Itu ya. Jadi kita haruslah kena fikir bahawa kita, tubuh kita ni sentiasa sehat. Sehat. Fikir sehat. Dah ada sakit, sakit kat lutut je. Yang lain sehat, mata sehat, kepala sehat, tangan sehat, kaki sehat, mulut pun sehat, boleh sumat lagi. Cuma 1-2 je yang dah ada penyakit. Tapi kita, bila kita duduk fokus kat situ sahaja, maka the whole system dalam tubuh kita duduk fokus pada sakit. Tapi kena taking care. Kita kena cakna, walaupun benda sikit, tetapi jangan takut. Okey, kita pergi kepada pemakanan untuk minda. Pemakanan untuk minda pertama sekali adalah apa dia? Dulu sebut dah. Cinta. Love. Kasih sayang. Ini adalah pemakanan emosi yang paling tinggi. So cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada jiran, cinta kepada semua. So we live, smile, senyum. Jadi barulah kita, seluruh sel-sel kita ni akan rasa ceria. Sebab sel kita ini, dia juga macam kita. Dia ada otak dalam sel tu, dah ada otak dia, dah ada sistem juga dalam sel. Setiap sel tu. Jadi sel itulah, dia kata, sama je. Kalau kita ceriakan dia cerialah, the whole cell ceria. Tapi kita sikit je, Allah, dah jadi macam the whole thing dah rosak habis semua dah. Tidak. So, yang pertama sekali,
pemakanan untuk emosi kita adalah cinta. Kan seronok kan? Yang kedua adalah caring, cakna pada diri kita sendiri. Tengok apa yang perlu kita patut masuk dalam tubuh kita dan apa yang tidak perlu masuk dalam tubuh kita. Yang perlu masuk tubuh kita hanya 4 perkara aja. Oksigen, air, cahaya matahari dan juga nutrisi. Pokok pun sama aja. Binatang pun sama. Benda ini yang dia nak. Yang boleh masuk dalam tubuh kita. Itu. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam di luar sana ni binatang-binatang dia makan benda apa yang dia perlu untuk dia aja. Kan? Ada gajah makan daging. Jadi apa yang diperlukan. Jadi kita tengok bahawa keseluruhannya tu dia adalah membentuk sistem dalam tubuh kita ini. Yang kedua caring, kita kena cakna dia, kena take care. Cakna pada tubuh kita, cakna pada keluarga kita, cakna kepada kedua ibu bapa, cakna kepada orang kita, cakna giving. So kita punya sel ni rasa seronok dan gembira. Maka seluruh sistem dalam tubuh-tubuh ni akan turut membantu keseronokan. Yang ketiga adalah giving, memberi. Beri. Sebab tu banyak kalau kita baca dalam artikel-artikel tu dalam buku pun dia kata dia dulu sakit teruk, sakit ternak apa semua, tapi dia beri sedekah sembuh dia. Yes, giving ni rasa seronok, tertambah dengan ikhlas. So kita rasa enjoy. Bila rasa enjoy, sel-sel kita pun akan rasa enjoy, rasa seronok juga. Maka dengan itulah dia akan jadi ceria. Maka dia akan jadi cemerlang. So apa dia yang jadi toksik kepada emosi? Pertama sekali adalah takut. Jangan takut pada apa-apa. Jadi apa penyakit pun jangan takutlah. Kan? Kenapa nak takut? Kita tahu dah penyakit itu datang daripada Allah. So yang nak menyembuhkan dia, so apa yang kita nak buat? So kita buat apa yang perlu kita lakukan. Pertama sekali, kalau kita tengok Rasulullah kata apa? Nak merawat penyakit ini pertama sekali adalah Al-Quran. Berdoa. Baca Quran, berdoa. Yang kedua dia kata madu. Makan madu. Tapi banyak bila saya baca dalam buku, dalam kitab Ibn Taymiyah Al-Jawzariyah berhubung dengan prinsip-prinsip rawatan Rasulullah, dia kata apa? Rasulullah kata tak cukup. Belum cukup. Maksudnya apa? Dia huraikan di situ sama ada tak cukup masa untuk sembuh ataupun tak cukup kuantiti. Jadi ada kisah kata beritahu ke Rasulullah, ya Rasulullah ada kawan sakit. Rasulullah kata makan madu. Beritahu pula belum sembuh, tak sembuh. Rasulullah kata makan madu. Tak sembuh juga, makan madu. Yang kali yang keempat Rasulullah kata makan madu, belum cukup lagi tu. Cukup. Lepas tu ada satu kisah baru ni semasa saya bagi program untuk budak-budak sekolah di Terengganu, di Besut selama 3 hari 2 malam. Jadi sudah tu duduk bersembang masa kat makan dah habis akhir tu, duduk bersembang dengan ramailah termasuk pengurus camp tu semua sekali. Jadi ada orang tanya. Dia tanya, Abang Mak, dia kata madu ni bagus ke? Saya kata yes. Pemakanan yang paling bagus sekali madu. Macam mana cara makan madu? Saya kata letak madu dalam mulut. Jangan campur apa-apa. That is the best. Letak dalam mulut. Kemam lebih kurang 10 saat biar dia bergaul dengan air liur apa semua. Dia kena lidah kita apa semua tu. Telan perlahan. Itu. Banyak mana? Soalan yang ketiga, banyak mana? Saya kata banyak mana yang awak mampu. Lepas tu dia kata, satu sudu besar boleh ke? Saya kata satu sudu besar sekali minum tak cukup untuk orang dewasa. 2 sudu besar paling kurang. 4 sudu besar it's okay. 5 sudu besar itu lagi bagus. Lepas tu saya bergurau lah sikit. Saya kata sebenarnya sebotol sekali minum tak apa. Kalau untuk rawatan, kalau untuk hari-hari 2 sudu besar pun cukup. Tapi kalau untuk rawatan sebotol sekali minum. Lepas tu tuan camp nak ni gelak.
Kok. Kenapa gelak ni? Dia kata, saya ada satu cerita, dia kata. Cerita pada dia sendiri. Pada satu hari, dia seolah macam lumpuh, lembek tubuh dia ni, jatuh dalam bilik air. Nak bolehkan angkat tu payahlah, bilik air tersengkak situ, isteri dia seorang yang ada di rumah, nak angkat tak boleh. Tunggu anak dia. Nak bolehkan sampai anak dia ni 1 jam setengah. Bila sampai, angkat bawa pergi hospital, duduk hospital lebih kurang seminggu. Tak sembuh dan doktor kata tak boleh buat apa, tak tahu penyakit apa. So, buat balik lah. Balik rumah, duduk situ. Dia kata dia minumlah 1 sudu makan, sekali minum madu. Dia sebab ada madu, minumlah sikit. Lepas tu lepas beberapa hari, datanglah orang ni. Dia tanya, mana rumah Amlin, dia kata. Dan khabar dia sakit. Orang pun tunjuk rumah dia. Dia pun pergi. Dia naik atas rumah, dia kata, dia beri salam semua. Lepas salam, dia kata, saya ni dengar cerita, kata tuan ni sakit. Dia tu imam masjid. Jadi dia kata, saya mari ni nak tolong dia kata. Lepas tu dia kata, macam mana nak tolong? So, cuba cerita sakit macam mana. Dia pun cerita. Dia pun kata, ada madu tak? Katanya tuan rumah, ada madu. Bawa sini madu. Dia pun bawa sebotol madu letak. Dia pun, orang tu pun ambil lah dalam kandi dia tu, ataupun dalam beg dia tu, ada mak. Ambil, letak mak, dia pun tuang madu, elok sebotol, penuh mak. Elok sebotol. Dia pun kata, minumlah madu ini sampai habis. Sekarang juga. Kawan tu, sebotol ni. Yalah, sebotol ni lah. Terkejut isteri dia keluar. Macam mana minum sebotol ni? Nanti habislah, rosaklah perut, panas apa semua, dia panas. Dia kata, tak apa, madu tidak panas dan inilah ubat, dia kata. So, kamu tu minum. Bukan minum madu, dia tak panggil minum, panggil makan sebenarnya. Sebab dia solid. Makanlah. Dia pun makan madu, bergelisah dia. Banyak. Minta air, tak boleh minum air. Jangan minum air. Untuk rawatan 2 jam selepas tu baru boleh minum air. Sebab awak minum sebotol. Dia minum. Minum, habislah. Sampai habis. Sebotol. Apa ni sebotol tadi, itu dibut dalam mak tu. Bergelisah dia. Takut. Pasal tak pernah orang buat. So, di tengah keadaan gelisah-gelisah itu, terlena lah dia. Sebab dia sejak sakit dia itu, dia tak pernah tidur. Tak boleh tidur. Terlena. 2 jam setengah dia jaga. Dia jaga, lepas tu orang tu cakap, okey, ambil, bolehlah minum air. Minum air lah. Dia minum air ni, dia pun baring balik. Tak apalah, nak sembuh dah tu, saya nak balik lah. Tapi orang ni tak kenal, tak siapa dia kenal, tak tahu datang daripada mana. Itu je. Dan keadaan dia tu, katanya cerita isteri dia, cerita dia dan cerita orang ada sama masa tu, pakaian dia bersih semua, walaupun nampak pakaian lama tapi bersih, pakaian tubuh dia semua bersih. Tak makan, tak minum. Orang angkat apa pun masa tu, dia tak makan, tak minum. Dia kata masa rawatan ni, dia kata itu dia tak boleh buat. Okey lah. Esok bangun pagi besok, segar macam biasa, tidak ada rasa apa-apa. Cuma tubuh dia yang bau madu. 3 hari tu bau madu lagi. Sebotol madu. Sembuh terus. Jadi sebab tu dia kata, jadi saya pun balik lepas pada tu, saya double up lah makan madu. Dan baru terasa tubuh tu segar. Jadi madu, makan banyak. Jangan takut, dia tidak panas. Cuma apabila kita makan madu, tubuh kita ni banyak mudah mengeluarkan peluh dan sebagainya. Sebab tubuh kita sihat, perjalanan darah lancar. Itu. Jadi kita lihat balik kepada pemakanan tadi yang membantu kita. Jadi emosi kita tu kena jaga. Jadi yang dah ada 3 pemakanan emosi. Pertama, cinta. Yang kedua, caring ataupun cakna. Yang ketiga adalah, dia banyak lagi tapi sebut 3 je lah, ringkaskan sikit, adalah memberi, giving. Sebab tu konsep korban pun, kita beri daging, beri apa, konsep korban.
Jadi korban ni pun penting juga dalam untuk sistem tubuh kita juga. Dia ada relationship. Itu banyak kajian-kajian yang telah dibuat. Sebab itu bagilah korban. Ada sebahagian-sebahagian lah. 600, 700 sekarang ni. Kalau simpan dalam masa setahun sekali je, setahun tu berapa banyak? Saya masa 3 tahun dekat Bangladesh dulu. Di Bangladesh, tanah dia sama besar dengan semenanjung Malaysia ni je. Sama besar dengan Melaya. Dia korban kepentingan keperluan lembu setiap tahun adalah 5 juta ekor lembu. 1 juta boleh supply daripada Bangladesh sahaja untuk korban, dan 4 juta dia import daripada India. Jadi India dia orang tak makan lembu, dia bela untuk orang Bangladesh juga Pakistan buat korban. 5 juta. Kalau kira dari segi rakyat dia tu, ialah banyak yang miskin. Tapi dia kata apa? Walaupun driver, walaupun saya akan simpan juga walaupun satu bahagian untuk saya dan keluarga. Tak apalah, kita tengok pada orang kita sini kan. Berapa ramai yang mampu korban dia tak buat. Wallahu alam. Tengok sendirilah. Kita pun tak tahu jauh mana kemampuan kan. Tapi itulah. Jadi dalam sistem tubuh kita ini, itulah yang dikatakan kepentingan kita tu. Jadi dia ada toksik dia. So toksik dia apa benda? Pertama sekali adalah takut, fear. Takut itulah yang akan menyebabkan sistem kita, immune sistem kita akan jadi shutdown, terhenti, dan juga sistem penyembuhan kita akan jadi block. Bila takut, dia create stres dalam tubuh kita ni. Bila berlaku stres, maka tubuh kita akan mengeluarkan stres hormon yang tinggi. Bila keluar stres hormon yang tinggi, maka dia squeeze the guts. Dia squeeze saluran darah dalam tubuh kita ini, maka aliran darah tidak betul, tidak seimbang, tidak lancar, tidak apa, maka rosaklah sel-sel dalam organ-organ kita. Itu menyebabkan jadi penyakit itu. Takut, tak boleh takut. Sebab tu banyak orang-orang di luar sana tu, Yahudi ke siapa dia create the fear. Pergi tengok sekarang ni, dia create the fear kat orang tu. Tak boleh dia jadi gini, kena buat gini, tak boleh. Kita pun takut. Ni cancer stage 4 dah, tak ada stage 1, 2, 3 sekarang ni. Create the fear. Takut, you kalau tak makan ubat ni jadi gini. Tak ada dah memberi motivasi supaya orang tu rasa seronok, dan ada sistem penyembuhan dalam tubuh kita. Saya duk belajar, duk kontak dengan doktor-doktor yang pakar-pakar dulu kan. Dia kata apa? Makcik ni sakit berat dah ni. Teruk makcik ni. Tapi tak apa makcik. Kalau makcik makan ubat, ikut peraturan kita, ikut nasihat kita, atau masuk ubat kita, bantu kita pantau, boleh sembuh lagi makcik. Ada harapan di belakang. Boleh sembuh. Rasa seronok tak? Seronok. Ni tidak. Docok 3 bulan lagi mati, 3 minggu lagi mati. Inilah yang saya duk terima. Almost setiap hari datang doktor kata 3 bulan lagi mati kalau tak makan ubat, kalau tak operate. Yang operate pun ramai mati, yang tak operate pun ada mati. Yang tak sakit pun mati, yang sakit pun mati. Kita kena ingat gitu. Tapi yang kita nak penting adalah sehat. So kita kena motivasikan diri kita. Kena motivasikan orang sebelah kita. Sebab tu bila melawat orang sakit, bagi motivasi biar dia rasa harapan sembuh. Sebab itu kalau kita baca buku The Empowerment Your Health oleh Dr. Asa Andrew. Dr. Asa Andrew ni dia bagi special health coach kat Amerika. Dia ada selalu kat TV, kat radio, dia tulis buku, dia ada research center di sini, dia ada tu. Dr. Asa Andrew kata apa? Dia ni ada PhD in medical, PhD in pharmaceutical, and PhD in nutrition. Dia kata apa? The moment you take the negative things, you shut down the whole thing, and then you get sick. Lepas tu dia kata jangan. Kita always, yang penting sekali dia kata, jangan fikir bahawa kita tidak sembuh. Jangan fikir bahawa penyakit kita ni teruk sangat. Hak sikit jadi teruk kalau kita duk fikir teruk. Jadi dia kata apa? Harapan tu penting.
Sekarang ni kebanyakan, di mana-mana kebanyakan dia sudah membunuh harapan untuk sembuh. Padahal banyak perkara tubuh kita sembuh pun dengan hanya placebo effect. Kesan placebo. Maknanya kita makan satu benda, kita kata, oh ni makan ubat ni boleh sembuh, dia akan membantu tubuh kita sembuh. Tapi banyak benda-benda lain tu yang boleh menjadikan dia jadi side effect ataupun adverse reaction kepada tubuh kita, itu yang boleh merosakkan balik tubuh kita. Tengoklah, benda tu, ubat tu ataupun makanan itu buat daripada apa? Kalau buat daripada bahan-bahan yang boleh merosakkan tubuh kita, rosaklah tubuh kita, akan jadi kesan sampingan. Processed food banyak yang merosakkan tubuh kita. Jadi toksik pertama sekali takut. Jangan takut, leave it. Tubuh kita boleh sembuh. Give a chance tubuh kita supaya dia jadi sembuh. Semangatkan, jadi positif. Ada seorang bulan lepas, dia datang, dia kata dia kanser stage 1. Kanser, doktor kata stage 4. Bila sebut kanser stage 4, totally dia kata apa? Tak boleh berjalan, tak boleh bergerak, tak boleh nak urus anak sekolah, tak boleh nak lipat kain, tak boleh nak tidur, tak boleh nak apa. Kepala sakit berdenyuk-denyuk 24 jam. It's negative. Bila datang, saya cek, saya kata, ketul kat ketiak you ni dah ada lebih kurang 3 tahun. Betul tak? Dia kata ada lah rasa, tapi hilang. Lama rasa balik, hilang. Tapi orang kata kena pergi hospital cek, nanti ada kanser. Pergi cek betul, doktor kata ada kanser stage 4. Apa jadi? Tak boleh bergerak, tak boleh berjalan. Semua suami kena buat kerja. So dia datang kat saya. Saya kata, kanser you ni pun baru stage 1 je. Itu pun selepas dicolek dan dibuat MRI. Sel tu jadi rosak. Ketul tu adalah selama ni duduk situ tak ada apa-apa. Kadang-kadang dia hilang pasal apa? Pasal muscle dia tu, urat dia tu bengkak. Pasal dia buat kerja banyak jadi bengkak. Bila bengkak adalah, bila dia relax tak kurang kerja sikit, dia hilang. Lepas tu saya kata tak apa, saya bagi ubat apa semua ni, insyaAllah sembuhlah. Ubat ni boleh sembuh. Tapi ingat, Allah yang menyembuhkan. You makan ubat ni cuma dia membantu supaya sel-sel tadi hilang, dia tambahkan sel baru. Tapi dengan syarat nombor 1, sakit apa pun, makan kena makan. Pemakanan itu penting. Yang nak betulkan balik sel-sel kita yang rosak. Makan banyak, makan buah, sayur dan ikan. Sekarang ni dah jadi pantang larang nombor 1 pula kita dengar. Buah tak boleh makan, nanti kena kecil manis. Sayur tak boleh makan, nanti pekat darah. Kenapa? Semua khasiat-khasiat semua duduk dalam buah, dalam pokok. Kalau ikut dari segi intestine kita, perut kita semua ni, kalau tengok kata Dr. Mikhail Tombak daripada Rusia, dia kata apa? Sistem tubuh kita adalah, tubuh kita dia suruh makan pokok dan ikan. Tapi dia kata ada extended boleh makan binatang. Dan kalau kita tengok di luar sana tu, kalau tengok binatang apa, semua binatang akan mencari telur. Sebab telur sehat, sebab tu dia mencari telur. So makan telur. Dia tak makan telur dia makan telur orang lain. Biar awak cari telur tu, belum cari telur ni, telur burung, ular makan telur. Semua di luar sana duduk cari telur makan. Semut pun pergi cari telur juga makan. Jadi semua tu, maknanya telur ni berkhasiat. Makanlah telur. Berapa biji sehari? Berani tak 10 biji sehari? Pasal orang kata telur tak boleh, kolesterol. Mana ada kolesterol dalam tubuh kita? Tak ada dalam telur. Dengan syarat telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Jadi banyak dah kajian-kajian sendiri. Dan saya jumpa orang yang buat kajian sendiri, dia makan 18 biji telur satu hari, selama sebulan kolesterol tak naik. Makan oat seminggu kolesterol naik. Dia bertanya, do you know why? Saya kata yes. Telur is a natural food. Oh, it's a processed food. You are right, dia kata.
Proses food itulah yang akan mengganggu sistem dalam tubuh kita. So makan benda yang natural. Jadi takut tadi. Yang kedua adalah benci. Ini toksik kepada minda kita, kepada emosi kita adalah benci. Jangan benci pada siapa-siapa, jangan benci pada diri sendiri, jangan benci pada orang lain, jangan benci pada kucing pun, jangan benci pada pokok pun. Jangan ada benci, sebab benci duduk berkeromang dalam tubuh kita ini. Dia akan jadi toksik. Yang ketiga adalah marah. Marah dia akan bergelomang dalam tubuh kita dan akan shut down sistem-sistem dalam tubuh kita ini. Larang lain. Budak duk panjat apa semua, jangan panjat tu, nanti kan tergelicir apa semua tu jatuh. Itu larang, bukan marah. Marah ni kita duk marah kat orang tak tentu arah. Sampai ada orang tu marah kita. Kalau berdepan iyalah, tapi orang tu terima ke tidak? Kalau dia reject, tak terima. So marah duk bergelombang dalam tubuh kita ini. Jadi itulah yang kita nak ceritakan tiga. So pergi kepada fizikal kita. Fizikal kita ini, saya nak cerita sini adalah mesti kita bergerak. Mesti bergerak. Orang kurang bergerak sehat, tetap sehat. Sebab tu orang bekerja bukan main. Minda dia bergerak, fizikal dia bergerak, pergi bawa kereta bekerja, pencen je sakit. Sebab apa kebanyakan? Sebab ada orang tadi suruh saya cerita sikit pasal pencen. Ya. Pasal apa? Bagus pergi ke masjid, bangun pagi subuh pergi ke masjid. Sudah tu makan roti canai 2 biji, balik rumah tidur. Bangun pula waktu zuhur, pergi ke masjid. Lepas tu, lepas balik zuhur, balik lanyak 2 pinggang, tidur. Bangun waktu asar, pergi ke masjid, balik lepas maya tu, jumpa kawan-kawan, pergi kena teh tarik. Jaga-jaga orang makan teh tarik, ya. Jaga-jaga. Ni nak cerita dah ni. Apa kesan dia. Lepas tu, malam, pergi semayang maghrib, dengar kuliah. Balik lepas semayang isya, makan banyak-banyak, lanyak, terus tidur. Itulah sebab jadi penyakit. Kurang bergerak. Kenapa tubuh kita jadi acid flux naik lah, kadang-kadang kohok, jadi resdo, jadi apa, budak-budak pun gitu. Sebab apa? Saya nak bagi cerita 2 sebab dia. Pertama sekali, minum susu panas. Susu bagus, sejuk, fresh. Bila dia panas, dia jadi asid. Selepas pada 45 darjah Celsius, dia akan jadi asid. Sebab tu dia orang pasteurize susu hanya sampai 40 darjah Celsius saja. Sejuk lah ke bawah tu tak apa. Lepas tu susu fresh simpan dalam peti, keluar, minum. Tak apa, jangan panaskan. Kalau panas dia jadi asid. Saya dah benda ni, saya duk cari benda ni macam kenapa jadi kahak, jadi itu semua 5 tahun. Tapi saya dah jumpa lebih kurang 2 tahun lepas, tapi saya tak. Saya tengok budak-budak sakit, saya suka. Kata berhenti susu, dia berhenti susu sehat dia. Susu boleh minum tapi jangan panas. Orang tanya saya, dah macam tu susu formula tu pun dah tak bagus dah pasal dia processed food. Macam-macam campuran dah ada situ. Tambah dia panaskan pula. Kita pun panas pula, ngai panas. Jadi double. Tapi yang paling kuat yang merosakkan sistem tubuh kita adalah gula pasir. The white sugar. Please, berhentilah makan gula kalau nak sihat. Banyak kajian-kajian dia buat, dia berhenti makan gula tu. Makan buah dan sayur, manis daripada buah, manis daripada sayur, itu tidak apa. Itu adalah natural. Dan pula manis dia tu ada 4 gula dalam tu. Semuanya ada 4-4, dia akan seimbang ke tubuh kita. Dan juga dalam buah dan sayur ada vanadium yang control level gula dalam tubuh kita. Orang kecil manis, makan buah 2 kilo satu hari, tengok macam mana. Tak ada 3 bulan, turun normal. Petang semalam, ada orang datang rumah saya. Dia ni gula dia berbelas-belas. Belas. Tapi dia tak ada rasa apa. Bolehlah, tapi rasa letih kadang-kadang itu. Dia bawa durian kat saya. Kenapa engkau bawa durian kat saya? You sepatutnya makan durian. Mana boleh dia tak kecil. Tak ada, you makan. Tengok. So dia ukur.
Gula dia 12.7. Dengan syarat satu je saya kata. Makan durian masa perut kosong. Jangan makan durian selepas makan. Dia dah tersesak gitu, dia akan jadi tempoyak apa semua dia tu. Itu yang akan create gula lagu tinggi. Makan masa perut kosong. Dia pun makanlah durian. Makan durian. Pukul 6 semalam, dia cek gula dia. Dia makan banyak tau. Dia cek gula dia berapa? 6. Turun tak? Turun. Bukan seorang ni, ramai dah saya buat. Ini hal latest sekali petang semalam. Dia message kat saya. Dia kata gula saya 12.7. Bila makan durian. Lepas tu pukul 6 petang saya cek. Dia kata 6 je. Itu. Jadi itulah. Ya, sebenarnya kita kena tak apa, buah makan. Sebab benda tu natural. Sebab tu selama ni dilarang makan buah. Takut sembuh. Tak larang pun makan gula. Yang dah dalam kajian berapa banyak buku, banyak artikel, saya duduk baca video, duduk tengok setiap hari, duduk cerita pasal gula. Berhenti gula. Masa kenduri baru ni, bukan apa ni, jamuan hari raya, saya jumpa dengan seorang doktor pakar. Saya kata macam mana? Dia ni dulu, dia sekarang dia buka klinik sendiri. Saya kata macam mana nak jaga kesihatan? First thing, stop sugar. No sugar in your house. You akan sihat. Lepas tu bila dia kawan tu dia cerita, dia masak nasi dagang, masak tu ni, dia taruh Nissan. Gula Melaka. Yang tidak ada gula tu, yang tak ada campur gula. Dia pesan, dia kata, cuba pesan, dia kata, saya nak juga Nissan yang tak campur gula ni. Kalau ada banyak pun bawa mari, saya nak jual kat klinik saya. Dia kata, biar orang makan benda ni, jangan makan gula pasir. Gula pasir itu is the culprit. Pasal dia tu dah di bleach dengan chemical dia masukkan dalam tu adalah sakarin, bahan kimia. Dalam sakarin ada aspartin. Itu jadi beracun pada tubuh kita sebenarnya. Tengoklah di mana-mana sekarang ni pun. Gula, please stop gula. Tengok berubah. Sebulan je. Pagi tadi patient saya datang. Sajalah dia bawa orang patient daripada Brunei, dan dia bawa, dia kata apa? Saya kata stop gula. Dia kata proven. Dia berhenti makan gula aja, body dia come to shape. Berapa lama? Tak ada 3 bulan. Selama ni dia duduk makan macam-macam suplemen itu, suplemen ini, nak suruh selim itu, selim ini. Dia kata tak berjalan. Dia kata saya berhenti gula je. Dia kata tubuh dia elok. Itu je. Itulah. Okey, saya nak tunjuk siapa seorang mari pasal kesan daripada handphone. Ini sebut soal energi, tenaga. Mari ya. Mari orang muda-muda ni, marilah nak tunjuk. Sekejap je. Ni dah masuk Isya ni. Saya nak habis. Marilah, tolonglah. Saya nak demonstrasi. Kalau tak tunjuk ni tak nampak. Okey. Gelak lah, senyum lah. Cuba. Kuat ke? Biasa. Kuat biasa. Okey, kat tangan. Kat tangan ni kan? Kuat kan? Lawan, saya tekan. Pegang lah. Lawan dah. Jangan kepal. Tak mau nak suruh terus. Okey. Tekan. Okey. Kuat kan? Cuba pegang telefon. Pegang sebelah sini. Buat macam tu tadi. Tak ada. Tak kuat lah. Okey. Dia lawan tu. Siapa nak test? Boleh rasa. Tak berapa kuat dia. Okey. Cuba letak telefon ni. Ini. Cuba angkat kaki sebelah. Kuat tak? Angkat kaki ke belakang sikit lah. Tak usah angkat tinggi sangat. Angkat sikit je. Angkat sikit je. Saya nak tolak awak ni. Nanti jatuh. Angkat kaki. Angkat sikit. Angkat sikit. Okey. Saya nak tolak ni. Kuat tak kuat? Tahan lah. Tidak nanti jatuh. Tahan lah. Angkat kaki sebelah. Saya tahan. Sikit lagi. Tengok. Kuatlah sikit. Stable dulu. Okey. Rasa kuat kan? Okey. You rasa sendiri kan? Boleh rasa. Cuba pegang telefon. Saya nak tolak.
Ini kesan telefon. Angkat kaki tolak. Tolak sikit je. Tolak sikit. Boleh terlentang. Sebab tu kalau nak tumbuk orang, suruh dia pegang telefon dulu. Tumbuk lah. Betul. Okey. Saya nak tunjuk satu lagi. Al-Quran kan? Mari sini sikit. Okey. Cuba buat angkat kaki ya. Sebab ni. Saya tolak kan? Rasa kuat kan? Kuat dia. Kan? Cuba you pegang pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran. Saya nak tolak ni, angkat kaki. Tengok. Lagi kuat. You rasa lagi kuat kan? Rasa tak? Selalu baca Quran tak? Okey, angkat kaki. Tengok. Kuat nak kena tahan. Sebab itu saya kata banyak orang tak perasan. Pegang telefon, tubuh kita lemah. Duduk. Terima kasih. Sebab apa? Sebab tenaga kita kerja lemah. Dia pull up. Gelombang dia tarik balik. Cuba test balik anak-anak. Pegang telefon, tolak. Begitu juga dia baca Al-Quran dalam telefon. Walaupun telefon ada Al-Quran pun tidak kuat. Tapi pegang Al-Quran lagi kuat. Sebab itu tenaga ada dalam Al-Quran itu sendiri. The energy. Sebab tu baca Al-Quran tu lebih kuat, lebih tenaga, lebih berenergi. Balik test lah. Cuba lah anak. Satu lagi. Mari siapa pula seorang lagi? Marilah orang muda-muda ni. Tak kena bayar apa-apa pun. Marilah. Yang separuh muda pun boleh bayar. Cepat sikit lah. Masa ni jalan dah ni. Habis sikit. Saya nak tunjuk apa? Ini pasal saya cerita pasal energi. Pasal tenaga dalam tubuh kita. Jadi jangan kita, ingat satu, jangan tidur kepala kita menghala kepada utara. Sebab di situ adalah aliran magnet. So dia tarik energi daripada tubuh kita. Dan setiap orang dia ada arah tidur dia. Kalau ikut dari segi kajian alam, dalam tubuh kita ni dia ada kekuatan dia. Dan setiap orang tidak sama. Kemungkinan sama tu ada. So, kalau nak tengok dari segi kekuatan dia, ini lebih kurang barat kan. So, utara sebelah sana kan. Okey, cuba you menghadap sini. Ni menghadap utara. Saya duduk sebelah utara. Angkat tangan. Buat macam ni. Bulat. Macam ni. Okey. Okey. Telefon tak ada tubuh? Ada. Ada? Tak ada. Okey. Saya tunjuk. Jangan buat touch. Buat gitu memang kuat. Touch ni. Saya nak tunjuk ke dia. Tengok. Mudah. Menghadap ke utara. Tengok. Mudah ya. Sekarang ni arah apa ni? Kiblat. Belum kiblat, tidak. Sebelum ni. Northwest. Apa dia? Barat laut. Okey. Kuat. Tengok. Peganglah, jangan lepas. Okey. Tengok kepada barat. Tengok. Tak pergi. Tak keluar. Okey. Pergi kepada sini. Barat daya. Loose. Pergi kepada selatan. Loose. Pergi kepada sini, apa dia panggil? Ini barat apa dia? Southwest. Apa dia? Melayu kata. Ini barat daya. Tak ada selatan kan? Okey. Loose. Pergi kepada timur. Loose. Okey. Pergi kepada timur laut. Loose. Tadi adalah ke mana? Tadi yang paling kuat tadi. Okey. Kepada northwest. Ataupun Melayu panggil timur laut. Okey. Cuba atak ke utara. Angkat kaki. Angkat kaki. Saya nak tolak. Mudah nak rubah. Lepas tu, you pergi kepada apa tadi? North West. Barat laut. Okey, you ada ke barat laut.
Angkat kaki. Tolak tak bergerak. 2 tolak tangan pun baru bergerak sana. Ini kekuatan dia. Jadi kalau you nak belajar, nak apa, nak tu pun, you kena menghadap kepada barat daya. Kalau you nak berlawan bertekan orang pun, you pusing you ni menghadap ke barat laut, maknanya kekuatan you, orang tu akan lemah. Ini energi. Balik boleh test dengan anak. Cuba hala mana dia. Itulah sebagai demonstrasi sikit supaya kita boleh faham. Ya, sebenarnya benda ada kaitan. Saya nak sikit je lagi saya nak cerita. Tadi pasal saya cerita pasal bergerak. Kenapa kita suruh kena bergerak? Orang banyak bergerak, inilah yang akan jadi kesihatan. Sebab tu dia kena bergerak. Walau macam mana pun you sakit tak ada gerak, kaki tu bergerak tu. Tunjuk bergerak. Kenapa kita suruh bergerak? Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? 2 kalimah syahadah. Kenapa kita kena ucap? Bergerak mulut kita, kena bergerak. Orang duduk senyap mulut lama tu, dia akan jadi mudah kena stroke sebab lidah dia tak bergerak. So dia kena bergerakkan lidah. Zikir, tahmid, selalu bergerak. Okey, yang kedua, solat. Rukun solat ada berapa? 13. Berapa rukun kauli? 4. Tapi ada yang kata 5. Maknanya yang 8 lagi apa? Rukun fi'li. So bergerak. Itu pun dia suruh bergerak. Maknanya pertama kita set, iaitu niat. Yang baca apa dah? Takbir ihram, Fatihah, tahiyat akhir dan juga salam. Salam pun kena bergerak. Lepas tu berdiri, energi akan keluar. Negatif energi akan keluar. Kita rukuk mesti 90 degrees. Kalau tidak 90 degrees akan rosak urat-urat kita. Sebab apa? Kita tidak stable. Tubuh kita, sistem kita tidak stable. Kita rokok tu biar ada rasa sikit-sikit tegang kat situ supaya dia betulkan balik urat-urat kita. Dan juga dia perbetulkan tulang belakang kita yang duk berat ditindih oleh kepala kita. Bila kita rokok, dia akan push, tolak, betulkan balik tulang belakang. Selalu orang duk cerita sleep disc lah apa semua tu because of rokok pun tak betul. Kena rokok betul-betul 90 degrees. Lepas tu, lepas rokok, sujud. Sujud ni macam mana? Dia ada satu ketika, waktu ketika sujud tu yang dia katakan darah akan pergi mengalir kepada otak kita cukup. Yang satu lagi tu adalah peredaran tenaga. Dia masuk dan dia akan keluar. Dia ada circulation. Dia akan masuk, apa dia panggil? The negative energy ataupun energi daripada bumi akan masuk. Tetapi kalau kaki tergantung, dia tidak akan berlaku. Ini saintis yang kerja. Boleh tengok dalam, kalau baca, tengok dalam website dia tu, Said Ibrahim. Dia ni saintis perubatan di universiti di Amerika. Dia selalu buat kajian. Kalau ada orang bukan Islam, dia buat kajian, lepas tu dia masuk Islam, dia akan buat kajian balik supaya nak tengok betul ke tidak. Dr. Said Ibrahim. Begitu juga masa dia kaji tentang puasa yang dibuat oleh Christy Karimah Burns. So dia buat apa fungsi puasa. Jadi sujud tu mesti kaki tu kena pijak juga di bumi juga. Jadi baru dia ada berlaku circulation. Terangkat je dia tak berlaku circulation. Jadi negatif energi dalam tubuh tidak akan keluar. Terperap kat dalam. Sebab tu berdiri ni pun dia dah keluar. Rokok mesti betul. Sujud mesti betul. Kemudian kita duduk. Ni. Saya pergi belajar tentang apa ni urut siam, tai. Macam mana dia duduk. Tapi prinsip dia tekan atas belabu betis. Dia tekan atas betis, tekan atas paha. Rupanya ada doktor dah terangkan, dia kata di paha, di betis kita ni seolah ada satu jantung lagi. Apabila dia ditekan, maka dia akan push darah melalui vein, bukan arteri, vein, dia akan push naik ke atas. Sebab tu kita duduk di antara dua sujud dan dua sujud, duduk atas betis itu, dia akan push darah lebih lancar naik ke atas kepala. Itu siam rupanya ambil daripada situ. Betul, dia tekan betis tu. Jadi kita sendiri tak, sebab kita tak tahu kan.
Jadi kita terasa tak ada apa duduk. Tak, ada fungsi dia. Itu sebahagian-sebahagian yang kita boleh cerita. Dan kalau nak tahu, boleh baca. Ada beberapa kajian yang dibuat oleh saintis-saintis. Dan juga ada buku solar science. Itulah untuk malam ini. Jadi banyak lagi sebenarnya demonstrasi kita nak buat, tapi tak apalah, masa ke masa kita akan buat demonstrasi. Okey, itulah. Ada soalan tak? Ada nak tanya tak? Ya. Brown sugar. Okey, brown sugar dia masih ada 4 gula dalam tu, iaitu fructose, sucrose, lactose dan glucose. Tetapi gula pasir dia tinggal fructose saja yang paling manis. Lepas tu dia bleach dan juga dia masuk chemical. Jadi kalau brown sugar dia masih ada 4 ni. Mana nutritional value masih ada. Nilai-nilai nutrisi masih ada dalam tu. Boleh pakai juga. Tapi ingat satu, dia juga is a processed food. Dia daripada gula tebu, dia proses jadikan raw sugar ataupun molasses sugar, itu lebih baik dimakan. Kemudian dia proses sekali lagi jadi brown sugar. Cuma efek dia daripada as a processed food, sebab dia ada bahan kimia juga dia masuk dalam proses tu. Tapi masih ada nutritional value. Sebab tu dia lebih mahal, sebab nilai nutrisi masih tinggi berbanding dengan gula, padahal dia proses sekali lagi tu. Tapi kenapa lebih murah? Pasal nilai dia tu sudah jatuh. Sebab tu dia lebih murah. So makan Nissan buat teh sedap. Gula Melaka yang tak campur gula mesti sedap. Okey, ada lagi soalan? Ada nak tanya? Okey, tak apalah. Terima kasih banyak-banyak. Sekian sahaja. Saya mohon maaf jika silap salah kata tu. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sama-sama kita mendengar dan berkongsi ilmu, pandangan. Itu adalah untuk minda kita terutamanya. Jadi ada salah silap, ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.